أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمني رشدي وعذني من شر نفسي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 129. Amma ba'du. Maksudnya, wahai Tuhan kami, utuskanlah untuk mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Surah Al-Baqarah ayat 129. Yang dihormati lagi dikasihi Nadir dan jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Bilal, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah taala perintahkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka orang beriman ucapkanlah selawat dan salam ke atasnya. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian, insya-Allah saya akan membacakan daripada kitab Mustakhlas Tazkiyatul Anfus yang merupakan intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin yang ianya ditulis. Intisari ini, nama kitab ini Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus, yang ianya ditulis oleh almarhum Said Hawa, yang ia mengambil daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. InsyaAllah kita akan memulakan bacaan kitab ini, yang mana sepatutnya saya
bawakan pada kuliah semalam, tetapi ada beberapa masyaqqah halangan untuk saya hadir. InsyaAllah kita akan memulakan daripada muqaddimah kitab, kerana daripada muqaddimah kitab kita dapat melihat secara keseluruhan apakah isi kandungan kitab ini, bagaimana disusun bab-bab di dalamnya. Muqaddimah, qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, moga-moga bermanfaat ilmunya dan ilmu guru-guru kita bagi dua tempat tinggal, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Muqaddimah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Para rasul, semoga rahmat dan salam dicurahkan kepada mereka, diutuskan untuk memperingatkan manusia akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyucikan jiwa dengan hidayahnya, pengajaran dan peringatan. Dan penyucian jiwa termasuk tugas-tugas yang paling penting para rasul. Lihatlah bukti kebenaran perkara tersebut pada doa Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuskanlah, wab'ath fihim rasulan, utuskanlah untuk mereka ini seorang rasul, minhum, daripada kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang ianya yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mereka itu akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, wa yuzakkihim, serta menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin muslimin sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada manusia bahawa datangnya para nabi kepada manusia ini membawa tugas yang sangat penting. Tugas yang penting itu adalah bagi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kerana tidak ada jalan lain untuk menyucikan manusia ini melainkan dengan membawa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Nah, umpamanya tidak ada cara lain untuk kita membersihkan suatu kotoran melainkan dengan menggunakan sabun. Periuk kita kotor, pinggan kita kotor, maka kita gunakan sabun untuk membersihkan. Demikian juga bagi menyucikan manusia yang senantiasa berada dalam kealpaan dan kelekaan, adalah dengan Allah mendatangkan para nabi membawa wahyunya. Dengan panduan wahyu ilahi inilah para nabi mengajak manusia kepada ketaatan. Para nabi mengajarkan kepada manusia Alkitab wal hikmah wa yuzakkihim. Tiga benda penting. Datang para nabi kepada manusia, mengajarkan kepada mereka Alkitab, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan. Alkitab ini, wahyu ini disifatkan dalam ayat yang lain dalam surah An-Nahl. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Ta'ala menurunkan para malaikat membawa ar-ruh, yakni wahyunya. Alkitab ini disifatkan sebagai ar-ruh, disifatkan sebagai wahyu,
Dan itulah sifat kitab, sifat wahyu adalah sebagaimana ruh, menghidupkan manusia. Manusia tak ada ruh, matilah mereka. Maka datang Quran menghidupkan hati manusia. Datang para nabi menghidupkan jiwa manusia yang mati daripada panduan wahyu. Kalau kita lihat, kita baca apa yang dicatatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Ibnu Hisham, bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jauh daripada ajaran tauhid. Bayangkan jaraknya Nabi Isa alaihi salam diangkat sehingga Nabi diutuskan menjadi seorang rasul, ia memakan ratusan tahun. Sebelum nak sampai pada Nabi ini, ratusan tahun bangsa Arab sendiri berada dalam kegelapan kekufuran. Hanya sebahagian kecil daripada mereka yang beriman dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan dalam tempoh waktu itu, Injil telah diselewengkan oleh pendeta-pendeta Nasrani, rahib mereka, yuharrifuna, mereka menyelewengkan ayat-ayat Tuhan, sehingga nak sampai kepada Nabi diutuskan menjadi Rasul, jarak waktu yang begitu jauh, manusia jauh daripada petunjuk tauhid. Masyarakat Arab, adakah di kalangan mereka yang benar beriman kepada Allah dan Rasul? Ada. Kelompok mereka begitu kecil. Antaranya disebut Qis bin Sa'idah, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amru bin Nufail. Ini orang-orang yang beriman dengan ajaran tauhid, tetapi pada mereka tidak disyariatkan bagi menyebarkannya. Dia beramal cukup untuk diri dia, anak dia. Contoh Zaid bin Amru bin Nufail, dia beramal bagi diri dia, dia ajar anak dia Sa'id bin Zaid, antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga. Adik ipar kepada Sayyidina Umar, dia ni lah yang berkahwin dengan Fatimah, adik Umar. Dialah yang ajar ajaran tauhid kepada Fatimah, ya. Dan dia menjadi orang yang awal menerima risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi. Kenapa? Dia duk kaji dah kitab-kitab Taurat, Injil, ya. Jadi bila datang Nabi ketuk pintu ajak beriman, terus beriman. Ada pun yang lain, bagaimana keadaan masyarakat yang lain bangsa Arab ketika itu? Mereka benar-benar jauh daripada petunjuk. Tuan-tuan bayangkan macam mana manusia nak mencari kayu ukur kebenaran atas sesuatu perkara pada zaman itu. Kitab yang Allah turunkan diselewengkan, dikhianati oleh mereka yang diberi amanah untuk menjaganya. Allah cukup murka. Kerana itu Allah Ta'ala cukup murka kepada ahlul kitab, ya? Mereka dipanggil ahlul kitab. Mereka mengetahui kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, tetapi mereka mengkhianati apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Thamanan qalila, barang laba dunia yang sedikit ini, lalu mereka memilih untuk mengkhianati apa yang Allah perintahkan. Bayangkan pada waktu yang begitu jauh, bagaimana manusia beragama, bagaimana manusia mencari Tuhan pada waktu itu. Lalu dicipta berhala-berhala kepada manusia yang dianggap sebagai Tuhan bagi mereka. Manusia nalurinya adalah mengabdikan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tetapi Tuhan yang ditampilkan, ditonjolkan kepada mereka adalah yang berupa bentuk. Lantas manusia keliru. Pada siapa dia nak bermohon? Ada Tuhan bagi orang kaya, ada Tuhan bagi orang miskin. Berhala-berhala ni jadi sembahan. Malah mereka menyembelih binatang-binatang bagi berhala ini. Dalam keadaan kaluk itu, dalam keadaan rosaknya manusia itu,
Masing-masing sedang berusaha hendak membersihkan diri mereka daripada dosa. Nak beribadah tak tahu jalan nak beribadah. Kerana ibadah yang disyariatkan Tuhan semua diselewengkan. Perbuatan haji sebagai contoh yang disyariatkan bermula daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang berlaku? Masyarakat Arab melaksanakan haji dengan bertalbiyah memuji berhala-berhala mereka. Ibadah yang suci bagi mengesakan Allah Ta'ala. Apa yang berlaku? Mereka melakukan pencemaran di sekeliling Baitullah sehingga meletakkan berhala-berhala di sekeliling. Apa yang berlaku? Ibadah yang sepatut menyucikan jiwa mereka. Pada mana ketika tawaf mereka melaksanakannya dengan penuh jelik, dengan berbogil saat mana bertawaf. Jadi di mana manusia hendak mencari jalan yang betul untuk membersihkan jiwanya, yang menjadikan dirinya semakin dekat kepada Tuhannya? Pada waktu yang sangat keliru. Nah, kerana kita hakikatnya dunia pada hari ini pun, nah, macam-macam orang cari jalan untuk dekatkan diri pada Allah, tapi dia jumpa guru yang salah. Ni hak jenis guru-guru kono-kono mengajar hakikat, ni ajaran batiniyah. Banyak bercambah pada hari ini. Mengajar hakikat sehingga meninggalkan syariat. Ini bukan agama. Tuan-tuan boleh lihat, lepas kalau dia mengajar cerita tentang hakikat, ribu anak muda yang mendengar. Kenapa? Bagi mereka itulah cara beragama yang ringkas, mudah. Beragama dalam keadaan tak perlu beribadah, tak perlu salat. Manusia ni dia suka benda hak ringkas mudah. Ni segera. Nah, benda yang mudah ringkas bagi mereka. Sedangkan berlambak-lambak tok-tok guru tasawuf yang mereka boleh belajar. Yang tok-tok guru tasawuf ini bukan sekadar dia mengajar tasawuf, dia mengajar akidah. Dia tak nak pergi belajar. Dia nak belajar dengan cara yang mudah. Tapi jalan yang dia beragama tak dibuat, dia semakin dekat tak dengan Tuhan? Sejengkal pun tak dekat dengan Tuhan. Kan dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala dah mengajar cara bagaimana nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadis Qudsi yang Allah turun kepada baginda Nabi, dah diajar cara untuk membersihkan jiwa kita, nak dekatkan diri kepada Tuhan ini bagaimana. Nah, antaranya apa? Mereka maftaratu alaih, mereka beramal melaksanakan perkara yang aku wajibkan kepada mereka. Sehingga apa? Kemudian mereka beramal pula yang sunat, sehingga hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Buat yang wajib, buat yang sunat, baru Allah cinta. Buat sungguh-sungguh wajib, kemudian ditambah dengan amalan sunat. Siapa yang cinta perkara ini? Nabi. Melalui mana? Wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ayat Quran yang kita baca dalam surah Al-Baqarah ini menceritakan tugas para nabi kepada manusia. Rabbana, ni sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, wab'ath fihim rasulan minhum, utuskanlah untuk mereka ini seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri, yang tugasnya yatlu alaihim ayatika, yang tugasnya adalah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim,
Tugas Nabi ni, dia akan baca ayat-ayat perintah-perintah Tuhan, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada jalan lain, cara lain nak membersihkan manusia ini melainkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Taala. Nah, tuan-tuan puasa tak berbuka selama 10 hari, 20 hari. Apakah itu buat tuan-tuan akan semakin dekat dengan Tuhan? Tak. Kerana syarat amalan itu diterima dua. Ikhlas lillah, ikhlas kerana Allah Ta'ala, wa mutaba'atul rasul, ikut Nabi. Mesti ibadah tak dicukup syarat. Puasa 20 hari tak buka pun, nah, tak jadi kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka cara nak mendekatkan diri kepada Tuhan itu diajar oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, berantaian, bersilsilah sehingga kepada kita. Kaedah. Nah, bila berpuasa mesti berbuka. Bila salat malam ada waktu rehatnya. Dan manusia dilorongi setiap kehidupannya dengan syariat Tuhan. Dan itulah cara yang membuatkan manusia ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi tugas, wa ba'ath fihim rasulan minhum, Allah datangkan Nabi daripada kalangan mereka ini sendiri. Ini doa Nabi Ibrahim yang tugasnya yatlu alaihim ayatika, ajar kepada mereka, baca kepada mereka ayat-ayat engkau, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan tugasnya lagi mengajarkan kepada mereka Al-Quran, kitab dan hikmah. Kalau dilihat pada beberapa tafsir menghuraikan antaranya maksud hikmah ini adalah sunnah Nabi. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Menyucikan mereka ini berdasarkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Suratul Baqarah ayat 129. Doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat Suratul Baqarah ayat 129 ini merupakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihatlah pengabulan doa ini, kata pengarang, lihatlah pengabulan doa ini serta kurnia yang dianugerahkan kepada umat ini. Lihat, daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini, Allah mustajabkan doa Nabi Ibrahim ini dengan Allah menganugerahkan nikmat kurnia kepada umat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Suratul Baqarah ayat 151. Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Ibrahim, memberikan kurnia, anugerah kepada umat ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala tadi, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Adam AS rasul di antara kamu yang tugasnya yatlu alaikum ayatina, yang tugasnya membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, kemudian mengajarkan, menyucikan dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan hikmah,
serta wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Allah Ta'ala memustajabkan Nabi Ibrahim AS, doa Nabi Ibrahim, dengan mendatangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, datangnya baginda Nabi. Kita belajar agama ini berantaian sehingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini bukan apa yang kita rasa. Kita rasa buat macam ni lah baru kita dekat dengan Tuhan. Bukan macam kita rasa. Rasa tu makanan, boleh rasa-rasa. Beragama bukan macam kita rasa. Beragama datang dengan hujjah. Beragama datang dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi, apa yang para ulama sampaikan melalui rantaiannya yang bersambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini tradisi ilmu Islam, sanad, isnad, kaedah inilah yang bersambung, yang menjadikan sebuah pendidikan itu, khususnya berkait tentang Islam, ianya terpelihara daripada dirosakkan oleh musuh-musuh Islam. Tradisi ini yang dirisaukan oleh para musuh Islam. Bagaimana hendak merobek cara beragama orang Islam. Sukar, kerana kita ada tradisi sanad, isnad. Lalu setiap perkara yang kita sampaikan itu berantaian. Setiap apa yang kita ajar kepada manusia itu ianya bersambung kepada baginda Nabi. Sebab itu datangnya konsep talaqi. Setiap perkara beragama itu kita bertalaqi. Baca Quran, kita talaqi dengan tok guru Quran. Kita mengaji fiqh, kita talaqi dengan tok guru fiqh. Mula Risalah Jamiah, naik Safinatun Najah, naik Abi Suja, satu-satu tahrim, sehingga habis pada Minhaj. Satu-satu kita mengaji, tak langkah, melalui tradisi pengajian yang tepat. Begitu juga kita beragama dalam perkara yang lain, tazkiyatul anfus. Kita mengaji peringkat demi peringkat. Kerana dalam perkara tazkiyah ni, perkara dia ajar kita bebaskan diri dari melaksanakan sifat-sifat mazmumah, laksanakan sifat-sifat mahmudah, sehinggalah naik kepada tingkatan-tingkatan yang lain. Dan begitu jugalah dalam ilmu yang lain, hadis, khususnya mustalah, mengaji satu-satu matan baiquniyah. Setiap satu tingkatan belajar dengan guru yang bersambung, yang bersanad, supaya kefahaman kita itu selari. Yang kita takutnya ngaji tapi kefahaman tak selari. Ni bahaya. Ngaji agama jadi tak selari, itu jadi kelompok liberal tu. Dia baca juga tafsir, tapi dia tafsir menurut akal dia, tak selari. Batu nak mengaji tafsir, ngajilah tafsir yang muktabar. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Tabari. Biar kefahaman kita sama sebagaimana para ulama silam yang bersandarkan setiap apa yang dia tafsirkan itu kepada sahabat. Tengok Imam Ibnu Katsir, bila tafsir satu-satu ayat disandar kepada tabi'in, kepada sahabat, supaya kefahaman kita sama, supaya sahabat faham satu-satu ayat itu, supaya Nabi jelaskan kepada sahabat. Ini ada pada tradisi ilmu Islam, yang tak ada pada tradisi ilmu agama-agama yang lain. Kalau cerita agama yang lain, masing-masing menujah kitab-kitab suci mereka menurut kefahaman mereka, sehingga bersiri-siri pelbagai bentuk kefahaman yang diterjemahkan. Hadirin dirahmati Allah, Allah datangkan baginda Nabi, membenarkan, mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Nabi datang menyampaikan Al-Quran kepada manusia dengan hikmah,
yang menyucikan mereka, mengajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Nabi Musa alaihissalam, kata pengarang lagi, Nabi Musa alaihissalam berdialog bersama Fir'aun dalam surah An-Nazi'at ayat ke-18. Faqul hal laka illa an tazakka, dan katakanlah kepada Fir'aun, apakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri daripada kesesatan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat ke-19, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan aku pimpin ke jalan Tuhanmu supaya kamu takut kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Lail ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Lail ayat yang ke-17, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa daripada neraka itu. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi dalam ayat yang ke-18 surah Al-Lail, alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Asy-Syam ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu. Dan firman Allah, wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya, surah Asy-Syam ayat ke-10. Jadi jelaslah bahawa penyucian jiwa termasuk dalam tugas para rasul, sekaligus keselamatan dan kebinasaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada penyucian jiwa. Perkataan tazkiyah itu di dalam bahasa Arab memiliki banyak erti, di antaranya penyucian. Perkataan itu dalam istilah juga bererti begitu, iaitu penyucian. Jadi hadirin rahmati Allah, bagaimana pengarang dibawakan, dimulakan dengan dialog Nabi Musa kepada Fir'aun. Apabila Nabi Musa sebut kepada Fir'aun sebagaimana dalam surah An-Nazi'at, apakah kamu ingin nak bersihkan jiwa kamu? Nabi Musa tanya kepada Fir'aun. Dan membersihkan diri itu bukanlah dengan cara yang Fir'aun kehendaki, tapi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca dalam surah An-Nazi'at, dalam surah Al-Lail, dalam surah Asy-Syam, bahawa dipimpin manusia itu kepada Allah dengan mereka itu takut kepada Allah. Tidak ada jalan lain untuk manusia bersihkan diri mereka melainkan perbuatan itu mengajak mereka takut kepada Allah. Hatta setiap ibadah, hatta Imam Ghazali rahimahullahu taala anhu, apabila cerita perkara ilmu, apa tujuan besar ilmu? Tidak lain dan tidak bukan membuatkan manusia itu takut kepada Allah. Kalau manusia mencari selainnya dalam menuntut ilmu, dikhawatiri, kata Imam Al-Ghazali, mereka menjadi para ulama usul, ulama yang jahat. Kerana tujuan menuntut ilmu itu adalah bagi menambahkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin dirahmati Allah, berdasarkan ayat-ayat tadi, Allah Taala mengulang-ulang ayat tazkiyah ini, alladhi yu'ti malahu yatazakka, orang yang nafkahkan hartanya jalan Allah untuk membersihkannya. Semua ayat-ayat ini menunjukkan sifat perkataan tazkiyah itu sendiri. Pertama, tugas Nabi, datang para Nabi, datang para Rasul untuk memberikan keselamatan kepada manusia, menyelamatkan manusia daripada kebinasaan kemurkaan Allah, dan membawa tugas bagi menyucikan jiwa manusia. Jadi
Kitab kita ini nama Mustakhlas Tazkiyatul Anfus, Mustakhlas fi Tazkiyatul Anfus. Perkataan tazkiyah itu sendiri membawa maksud penyucian. Sebagaimana zakat maksud menyucikan. Kerana bila kita berzakat, kita bukan sekadar menyucikan harta kita, tetapi kita menyucikan jiwa kita daripada sifat kikir, kedekut dan sifat ananiah, individualistik. Sahabat-sahabat ini, hadirin ikhwah muslimin sidang jemaah yang dikasihi Allah. Kemudian kata pengarang lagi, zakatun nafs, penyucian jiwa. Maksud zakatun nafs ini adalah penyucian jiwa, bererti penyucian daripada segala penyakit, penguatnya serta penyokong dan penghiasannya dengan nama-nama dan sifat-sifat. Tazkiyah, penyucian pada akhirnya bererti penyucian, penguatan dan penghiasan. Oleh sebab itu, pengkalannya diatur oleh syariat Islam dan inti serta buahnya juga bersifat syar'i, sesuai dengan syariat Islam. Azan. Hadirin dirahmati Allah. Ya. Kemudian kata pengarang, semua pengaruh itu akan nampak pada cara tingkah laku dalam berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan mulia. Juga dalam berhubung dengan sesama makhluk. Selain itu akan nampak pula pengaruhnya pada pengendalian anggota tubuh untuk menjalani perintah Allah
Semoga isi kitab ini dapat menjelaskan secara terperinci tentang perkara ini. Jadi pengarang menyebutkan bahawa perkara zakatun nafs ini adalah bagi membicarakan tentang penyucian jiwa daripada segala penyakit yang memberi kekuatan kepada jiwa, menyokongnya, berkait tentang sifat-sifat mahmudah, mazmumah, dan apakah yang menghiasi jiwa tadi akan dibicarakan dalam kitab ini. Sebab itu semua daripada perkara yang menyucikan jiwa ini ianya dibincangkan, disebutkan berdasarkan apa yang Allah Ta'ala turunkan, apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadi kesan daripada manusia beramal dengan apa yang Allah perintahkan itu dapat dilihat pada tingkah laku mereka, bagaimana mereka berhubung dengan Allah, bagaimana mereka berhubung dengan sesama manusia, kesan pengaruhnya kepada manusia, bagaimana mereka mengendalikan anggota-anggota tubuh mereka untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, semuanya memberi kesan kebaikan pada manusia. Boleh dilihat kesannya. Manusia ni kalau ikut benar perintah Allah, kita boleh lihat anggota tubuhnya terpelihara, tingkah lakunya, hubungannya dengan Allah, hubungannya sama manusia, semuanya menonjolkan cerminan manfaat daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat dilihat kebaikan kepada seluruh kehidupan. Ini kita akan bincang lagi dalam kitab ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah. Wallahu taala alam. Saya kira cukup sekadar itu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallah. Bismillah. Wal-asr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.